Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, yang ini yang belakang tu dia ada dua set contoh soalan. Yang ini set pertengahan tahun, maknanya belajar sampai tajuk wang. Yang lagi satu tu untuk semua topik lah. Okay, kita buat sikit-sikit dulu supaya di sini kita boleh cuba recall balik apa yang kita dah belajar selama 9 bulan. Mesti ramai yang tak ingat. Sebab apa tak ingat? Sebab bila kita tak buat latihan, memang tak ingat. Jadi bila kita buat latihan, dengar apa cikgu cakap ni, insyaAllah mesti ingat sikit. Supaya tak adalah markah sehebat macam dulu. Okay? Supaya bila UASA belah satu ni, sekurang-kurangnya improve lah markah tu daripada yang hari tu. Jangan ada yang satu digit. Okay? Cuba. Bukan tak boleh. Nak tak nak saja. Okay. Kita mulakan dengan nombor 1. Bila soalan bahagian A. Bahagian A ni ingat mesti soalan yang perlu kita skor. Soalan ni lebih mudah. Dan lebih pendek ayat dia. Okay. Nombor 1, nilai digit. Macam mana kita nak tulis nilai digit. Bila digit, ingat digit. Digit mesti dalam angka yang ada nilai sifar. Contohnya dia nak 9. 9 tu 9 apa? Tak nak beritahu 9. Contohnya kalau dia nak 2. 2 tu apa? Kita sebut 20. Ini kita panggil nilai digit. Kalau dia panggil nilai tempat, dipanggil puluh sahaja. Nilai tempat tak ada nombor. Jangan letak nombor. Nilai tempat hanya dalam perkataan, tak ada nombor. Kalau nilai digit, mesti ada nombor. Kalau ada sifar, letak sifar dia. Okay. Kalau dia kata digit sahaja, satu digit sahaja, itu beza dia. Nilai digit yang ada sifar, nilai tempat 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kalau digit, nombor tu satu digit sahaja. Okay, jelas. Okay, yang bawah ni adalah garis nombor. Macam mana kita tahu? Mula-mula kita tengok nombor ni adalah tertib menaik ke menurun. Kita tengok nombor ni yang berubah adalah nombor yang di belakang. 709, 717, 725. Jadi nombor ni adalah nombor tertib menaik. Jadi bila tertib menaik, dia adalah operasi tambah. Jadi macam mana nak tahu P tu berapa? Kita kena cari daripada nombor 1 pergi nombor 2, nombor 2 pergi nombor 3, dia naik berapa. Macam mana nak tahu dia naik berapa? Kita buatlah tolak. Tolak 5 tolak 7 tak boleh. Ingat bila menolak, pastikan yang atas tu mesti tolak bawah. Bila tak boleh, kita mesti pinjam. Jangan mandai-mandai 7 tolak 5, tak boleh. Bila menolak, mesti atas tolak bawah. Wajib. Sebab itu kita panggil bentuk lazim. Atas tolak bawah. Kalau tak cukup, mesti pinjam sebelah. Macam ni. Okay, ni sifar, 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 sifar. Jadi sifar depan ni pun tak tulis pun, tak ada masalah. Okay, jadi dia naik 8. Jadi sini naik 8, sini naik 8, sini naik 8. Jadi macam mana cari nilai P? Fikirkanlah. Okey, nombor 3 ni nombor genap. Anak saya pun selalu kena marah. Nombor genap pun tak tahu. Genap dan ganjil. Bila dia tanya nombor genap atau nombor ganjil, kita tengok nombor yang belakang sahaja. Nilai sa. Nilai sa. Sahaja. Jangan tengok nombor di depan. Okey. Ni paling senang kalau dibagi apa nombor genap, apa nombor ganjil. Nombor genap mesti ada dalam sefer 2. 2, 4, 6, 8 sifar. Itu genap. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Yang perlu kita tengok nombor-nombor ni mesti berada pada nilai sa. Jadi dia nak nilai sa genap. Markah dia berapa? 1. Jadi jawapannya hanya ada 1. Ingat jangan salah genap atau ganjil. Genap dan ganjil kita tengok nilai pada nilai tempat sa sahaja. Yang di belakang sekali. Nombor depan tu abaikan. Walaupun dah banyak-banyak nombor. Okey,
Kemudian bundarkan. Ingat lagi tak bundarkan? Tak ingat. Kita ingat mesti satu lagi. Miskin, kaya. Miskin sifar 1, 2, 3, 4. 4 dan ke bawah itu adalah miskin. Maknanya tidak perlu berubah. 5 ke atas mesti berubah. Siapa yang berubah? Sekejap lagi. Okey. Contohnya kalau diberi macam ni 9, 4, 5, 9, 7. Bundarkan kepada ratus yang terdekat. Ratus. Bila ratus, bulatkan nilai tempat ratus. Tengok belakang. Dia kata bundarkan kepada ratus yang terdekat. Bulatkan ratus. Tengok belakang. Kenapa mesti tengok belakang? Belakang tu yang kita nak tahu dia miskin atau kaya. Bila belakang dia 9, 9 tu adalah kaya. Jadi bila dia kaya, dia kena tambah 1 pada nombor yang kita bulatkan. Nombor yang kita bulatkan. Jadi 1 tambah 5, 6. Nombor di depan salin semula. Nombor di depan salin semula. Nombor yang di belakang berubah menjadi sifar. Sebab tu cikgu bulatkan dekat nilai ratus supaya belakang dia pun mesti bulat. Jangan salin balik nombor tu. Itu kalau kaya. Contohnya kalau cikgu kata bundarkan kepada puluh ribu 9. Okey, tengok belakang 4. 4 tu adalah miskin. Bila miskin, dia tak perlu bagi apa-apa. Jadi nombor yang dibulatkan tu tidak berubah. Belakang kaya, nombor bulat tambah 1. Belakang miskin, nombor bulat tidak berubah. Jadi nombor depan 9 tak ada. Jadi belakang nombor 9, kita letaklah sifar. Yang belakang nombor kita bulatkan tu mesti sifar. Yang depan nombor kita bulatkan tu mesti salin semula. Itu contoh bundarkan. Yang ni kalau bundarkanlah kepada puluh ribu. Dah bagi contoh. Okey, nombor 4, tukarkan 3/4 kepada peratus. Tulis salin 3/4 kepada ni adalah operasi darab. Peratus, 100, peratus. Okey, macam nak buat? Kalau hafal sefer, boleh potong 100 dengan 4. Cikgu dah ajar dah. Dalam peratus, sefer berapa? Sefer 25, sefer 20, sefer 5, sefer 4, sefer 10. Itu kalau hafal tu tak ada masalah untuk tajuk peratus. Jadi ingat, 3/4. 3 tu operasi darab. Sebab tu dia kena darab dengan 100. 4 tu duduk bawah. Bila pecahan, nombor yang duduk bawah, dia adalah operasi bahagi. Jadi, nak senang bahagi dulu, baru dah darab. Okey, ini operasi bergabung, darab dan bahagi. Bila operasi bergabung, darab dengan bahagi adik-beradik. Tambah dan tolak pun adik-beradik. Jadi, mana yang kita perlu selesaikan dahulu? Ambil nombor yang di depan. Jangan nak ambil 12 bagi 4. Jangan. Dia dah susun nombor tu. 12 nombor pertama, 3000 nombor kedua, 4 nombor ketiga. Jadi kita ambil dulu nombor yang pertama. Selesaikan darab. Okey, dia darab dengan 2 digit. Biasakan guna kaedah lattice. Kaedah lattice lebih mudah. Kalau guna darab bentuk yang darab biasa tu, ramai yang salah sebab dia tak biasa. Dia jarang sebab saya dah ajar guna lattice. Lattice lagi senang. Kita boleh nampak sefer mana yang salah sebenarnya. Tapi dengan syarat nombor tu jangan konit bona. Bayangkan Cikgu Hafiz ni rabun. Dia nak tengok. Tengok. Lukis. Lepas tu kita bahagi macam ni. Tak susah pun. Mesti guna pembaris. Macam tu kan lagi mudah. Jadi kita nampak bila dah darab 12, kita bahagi dengan 4. Okey, ini bentuk lattice. Okey. Waktu bila kita guna darab bentuk lattice, apabila mendarab 2 digit nombor. Kalau darabkan 1 digit nombor tak ada masalah. Nak buat lattice pun tak ada masalah. Bila kita guna lattice, kita nampak kita punya sefer tu betul atau salah. Nombor kena jelas. Ni ada buat 6. Jadi berhati-hati. Okey, cuai.
Okey, yang ini ramai yang salah hari tu. Okey. Ini adalah nombor perpuluhan. Bila nombor perpuluhan, make sure, pastikan semua nombor ada titik. Nombor yang tak ada titik sekarang ni adalah nombor 2. Nombor yang tak ada titik, dekat mana titik dia? Ingat tak lagi cikgu ajar? Nampak tak punggung kamu? Tak nampak. Sebab apa punggung tak nampak? Sebab letaknya di belakang. Sama macam titik perpuluhan. Bila nombor tu kita tak nampak, titik tu berada di belakang nombor tu, di sini. Jadi ni soalan. Bagi contoh lain. Contohnya 4, 9, 6, 2. Tolak 3. Dia tak ada nombor lain. Jangan pandai-pandai tulis dekat belakang. Tak boleh macam ni. Bila nombor tu ada titik, semua nombor kena ada titik. Jadi bila dia tak ada titik, nombor tu mesti duduk di depan titik. Macam tu. Lepas tu belakang dia kita mesti samakan. Kalau belakang titik ada 3 nombor, yang lain pun mesti 3 nombor. Jangan buat macam ni contohnya. Okey. Dah salah. Sebab tak ada nombor tolak 6, kamu tulis 6. Salah. Kita mesti tambah lagi satu sifar supaya bilangan nombor belakang titik mesti sama. Itu tips untuk nombor perpuluhan. Jangan salah lagi. Okey, yang ini tadi peratus. Dia pun sama lebih kurang 4/5 daripada ni adalah operasi darab dengan 520. 4 ni operasi darab, 5 ni operasi bahagi. Jadi mana yang perlu kita selesaikan dahulu? Kita bahagikan dulu supaya nombor tu lebih kecil. Dah bahagi dengan nombor 5, baru kita darab dengan 4. Okey, ni pecahan. Ramai dah lupa dah ni pecahan. Okey, ingat pecahan ini menolak. Kalau menambah tak ada masalah, senang. Kalau menolak, pastikan semua nombor tu ada pecahan. Kalau yang ni 6, dia 6 saja, dia tak ada pecahan. Jadi kita tak boleh terus tolak. Boleh, dia tak ada masalah. Dia yang kalau duduk di depan. Kalau macam ni 6 tolak 1/2. Yang ni tak boleh. Yang ni kita kena pecahkan 6. Ingat lagi tak? Pecah 6 potong jadi 5. Jadikan pecahan per berapa? Tengoklah sebelah. Penyebut dia per 2. Kita tengok sebelah. Jadi angka tu pun ikut sama. Baru boleh tolak. Itu kalau nombor bulat duduk di depan sekali. Kalau nombor bulat tu duduk di tengah-tengah atau belakang, tak ada masalah. Teruskan pengiraan. Tapi boleh terus tolak ke? Tak boleh. Sebab penyebut tidak sama. Menambah, menolak pecahan, penyebut kena sama. Ni 4, sini 2. Jadi siapa yang perlu kita ubah? Nombor yang lebih kecil. Nombor yang kecil tu yang kita nak jadikan lebih besar. 2 darab berapa jadi 4? 2 darab 2. Pakai seluar, pakai baju. Lepas tu baru kita kumpulkan besar dengan besar, pecahan dengan pecahan. Ulang kaji balik. Itu pecahan. Okey, nombor 9. Berapa yang perlu ditambahkan? Okey, ini kata kunci dia ditambahkan. Maknanya jangan kamu anggap ini operasi tambah. Okey, kalau ada perkataan perlu ditambahkan, maknanya automatik kamu kena tahu dia adalah operasi tolak. Berapa perlu ditambahkan? Kalau dia kata tambah sahaja, itu baru tambah. Tapi bila ada perkataan perlu ditambahkan, dia adalah operasi tolak. Okey, nombor 10 adalah wang. Okey, nombor wang sama macam perpuluhan. Bila nombor tu tak ada titik perpuluhan, kita letak titik. 78 tu nampak tak titik dia? Tak nampak. Bila nombor yang tak nampak titik perpuluhan, kita letak titik dekat mana? Okey, selesaikan. Sama macam perpuluhan tadi. Okey, tak perlu terang 2 kali lah. Okey, ini adalah anu. Anu. Okey, bila kita melibatkan anu tambah dan tolak, kalau 2 nombor sahaja, kita kena pasti nombor tu lebih kecil ke lebih besar. Nak cari nombor lebih besar, kita tambah. Kalau nombor tu lebih kecil, kita tolak. Tetapi bila operasi bergabung, nak mudah, kita bawa nombor ni ke belakang, kita terbalikkan. Contohnya, yang ini tambah 8/45, dia jadi tolak
845. Tolak 10,000 ni bawa ke belakang, dia jadi tambah. Dia terbalik. Itu kalau mencari anu bagi operasi bergabung. Maknanya ada dua operasi yang berbeza. Kita bawa ke belakang, jadi operasi pun diterbalikkan. Darab jadi bahagi, bahagi jadi darab, tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Itu tips dia. Okey, itu untuk mencari anu. Anu ni apa? Nombor yang kita tak tahu nilai dia yang duduk di depan. Dia bukan jawapan. Okey, yang ini mengurangkan masa pandannya sebanyak ni, dan ni pada jumlah sebanyak berapakah baki? Baki. Jadi baki nak buat apa? Fikir-fikirkan. Jadi sekarang ni dia keluarkan. Bila dia keluarkan tu mesti operasi apa? Berapa kali dia keluar? Tengok makan ada 3, jadi operasi dia mesti lebih dari 1. Okey, 13. Dia ada 50 orang pekerja, 20 lelaki, selebihnya perempuan. Berapakah peratus perempuan? Jadi macam mana nak cari perempuan? Kalau jumlah dia 50, 20 tu lelaki. Perempuan berapa? Cari dulu perempuan. Dah dapat perempuan, dia nak dalam peratus. Okey. Jadi dah dapat bilangan perempuan, tulis ke atas ni. Bawah tu ingat lagi tak? Mesti jumlah semua. Jumlah semua pekerja adalah 50. Dia nak peratus, darab dengan 100 peratus. Ni cuba buat sendiri. Nak tengok macam mana nak cari perempuan tu. 50 orang semua sekali, 20 lelaki, berapa perempuan? Letak dekat atas tu, lepas tu cuba buat. 100 dengan 50 tu boleh dipermudahkan. Okey, cuba Okey, ini bahagian B. Bahagian B ni pula, dia banyak anak-anak dia, soalan dia panjang-panjang. Jadi jangan tinggalkan, buat mana yang boleh. Okey, sebab markah dia banyak, 2, 3, 4. Jadi jangan membazir. Di sini untuk siapa yang dapat A, dapat B, jangan tinggalkan. Masa tak cukup, tapi buat mana yang boleh kita buat. Ini melibatkan pecahan. Okey, perkataan lebihnya. Kalau lebih, mesti operasi tambah. Tetapi bila adanya, dia jadi operasi tolak. Lebihnya ikan daripada udang, jadi ikan 2 tolak 1, 3/4. Di sini tadi dah maklumkan dah. Nombor bulat tak boleh duduk di depan kalau diikuti dengan operasi tolak. Jadi apa perlu kita buat? Kita jadikan dia nombor bercampur. Macam tadi dah ajar dah. Ikut je macam tadi dalam video ni. Okey, hitung jumlah 3. Tambahlah jumlah 3. 2 tambah 1, 3/4 tambah 2, 1/5. Kalau menambah tak ada masalah, nombor 2 tu duduk depan. Yang tak boleh bila menolak sahaja. Sebab contohnya kalau pizza tu, kalau kita tidak dipotong, pizza tidak dipotong, macam mana kita nak bagi kat orang? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab tu kita kena potong pizza tu, baru kita boleh bagi dekat orang. Macam tu konsep pecahan nombor bulat. Ada pecahan, baru boleh kita bagi. Lepas tu kalau tak cukup, kita pinjam ikut penyebut yang duduk di bawah. Okey, yang ni 4 dengan 5 carilah. Yang paling 4 tak boleh jadi 5. Jadi kamu darab dia sebelah. 4 darab 5, 5 darab 4. Tu selesaikan. Okey, C. Dia berkaitan. Soalan B ni, satu soalan ada 4 anak dia. 4 tu dia berkaitan dengan tajuk yang pertama. Okey, Puan Nurul telah memasak 31/2 kilogram makanan laut. Berapa baki? Baki jadi operasi tolak. Baki dengan siapa? Tolak dengan siapa? Ni tolak dengan bahan tu. Ya ke? Sekejap ya. Telah memasak. Betul lah. Jumlah bahan tu tolak dengan berapa yang dimasak. Okey. Soalan D. Selain daripada makanan laut dan sayur, Puan Nurul juga membeli 10 biji telur, ayam, 5 biji itik. Sebiji telur ayam telah pecah. Peratusan telur yang telah pecah daripada jumlah bilangan telur yang dibeli 5%. Adakah pernyataan itu benar? Okey, jadi kena tunjuk benar atau tidak. Dia beli 10 telur ayam. 10 telur ayam.
15 telur itik. Kalau soalan macam ni, keluarkan. Lepas tu sebiji telur ayam pecah. Okey, dia kata peratusan telur yang telah pecah daripada jumlah bilangan telur adalah 5%. Jadi yang pertama yang duduk di atas adalah pecah. Berapa yang pecah? 1. Daripada jumlah. Berapa jumlah telur ni? Kira sendiri. Nak cari peratus, kita darab 100%. Kalau dia menunjukkan 5%, tulis je ya, benar, ataupun tulis benar. Kalau tidak, tulis tidak benar. Itu sahaja. Ini atau jangan berdua pula. Tapi kena kira, tunjuk cara kerja. Okey, ini wang. Wang. RM50, 12 keping, RM5, 8 keping. Jadi macam nak cari, kamu kena darab lah. Mak 50 tu ada 12 keping. Kira berapa? RM5 ada 8 keping. Berapa ringgit? Sebab dia nak jumlah wang. Jadi kira berapa wang yang Rita ni ada. Barulah dia boleh cari soalan seterusnya. Jumlah, dia dah beri jumlah. Makna J huruf besar. Dia dah beri jumlah. Mesti operasi tolak. Okey. Yang ni ingat cikgu tak terperasan. Ni nak Rita saja. Ni jangan ambil Intan pula. Ambil Rita sahaja. Yang ini jumlah mereka bertiga ialah 2,290. Berapakah wang simpanan Mary? Jadi Rita dah tahu, Intan dah tahu, tapi Mary tak tahu. Jadi 2,000 ni tolak Rita punya, tolak Intan punya. Bila dia dah beri jumlah J huruf besar, mesti operasi tolak. Okey. Intan menggunakan 3 keping wang kertas 100 untuk membeli 24 cenderamata yang sama untuk rakan-rakannya. Ini kadaran. Berapakah harga bagi 5? Jadi tulis macam ni. Baru kita nampak 3 100 nak beli 3 keping 24. Okey. Berapa kalau dia nak beli 5? Jadi mula-mula kena buat apa? Mesti kita cari nilai satu, harga satu untuk cendera mata. 3 keping 100 adalah 300. Jadi 300. Jadi bila kita kena cari satu, mesti operasi bahagi. Nak cari satu, ataupun nak cari sekeping, ataupun nak cari sebuah. Kenapa ada titik sifar-sifar? Biasakan bila kita membahagi wang, bila dia tak ada duit shilling, letak sifar-sifar. Sebab garanti mesti ada baki nanti. Duit shilling mesti ada 2 digit. Nanti bila dah bahagi 24, itu nilai untuk harga satu cendera mata. Dia nak 5. Jadi kalau dia nak 5, operasi apa? Nak 5 darab. Nak 1 bahagi. Okey, Rita menggunakan semua wang simpanannya untuk membeli 2 buah rak buku tadi. Okey, berapa Rita punya dah tahu kan? Okey, jadi dia nak beli 2 rak. Satu rak harga 300. Tapi dia nak beli 2, operasi apa? Adakah wang dia mencukupi? Jadi kena kira lah berapa duit dia. Lepas tu tolak dengan harga 2 rak. Kalau cukup, ni kan tak cukup kot. Adakah wang yang mencukupi? Berapakah wang yang boleh disumbangkan oleh rakannya kepada Rita supaya dia dapat membeli? Jadi di sini dia dah bagi hint sebenarnya. Maknanya berapa lagi kawan dia perlu tambah. Maknanya duit dia tak cukup. Jadi cuba kira berapa ringgit yang tak cukup tu untuk kawan dia dapat bagi. Jadi untuk soalan bahagian B ni, ada yang boleh kita buat, ada yang memang susah. Jadi untuk masa dia 1 jam 15 minit saja. Tak cukup. Sebab bahagian A tu pun 1 jam. Bila lagi nak buat bahagian B, betul? Jadi kita kena plan dari sekarang. Buat yang senang. Yang senang jangan tinggal. Jangan melopong. Tak ada, cikgu nak tolong dah. Cikgu tengok je nanti. Okey? Jadi cikgu dah bantu. Cuba buat. Nanti kita bincanglah jawapan je. Okey? Sebab tak cukup, tak sempat. Takut nanti pun ada masalah apa-apa ke kan? Kita tahu. Okey? Itu saja untuk yang ini. Nanti last sekali yang untuk itulah. Final tu pula.